Bismillahirrahmanirrahim. Cukuplah kematian itu sebagai penasihat. Riwayat Tibrani dan Al-Baihaqi. Cukup dengan kematian. Sebab itulah Nabi kata orang yang cerdik ialah orang yang banyak mengingati mati. Orang yang cerdik ialah orang yang banyak mengingati mati. Bila sebut mengingati mati, bukan tak saya buat kerja, tak saya cari pitih, tak saya gapo dah, dah pergi wasabah, silap. Kerana ingat kematilah kita cari pitih seberapa banyak. Kerana ingat mati. Cari pitih seberapa banyak. Berapa? Kerana dengan pitih itulah kita nak keluar zakat. Dengan pitih itulah kita nak pergi Mekah. Dengan pitih itulah kita nak infakkan untuk pakai miskin, anak-anak yatim, nak biayai mahat-mahat tafiz, nak bangunkan agama Allah dengan pitih tu. Tu nandakan orang tu ingat mati. Boleh ke bila ingat mati pakai tak siwak kerja buat gapo dah. Silap tu. Islam bukan ajar lagu tu. Kalau tidak rukun Islam yang keempat, siapa dia nak buat keluar? Kerana zakat itu ada konsep hablum minan nas, pertalian dengan manusia. Pitih kita itulah boleh bantu orang-orang miskin buat rumah, anak-anak nak pergi belajar di Timur Tengah, nak pergi menambahkan pengajian-pengajian. Dengan pitih zakat itulah. Mari mana? Daripada orang Islam yang kaya. Pasal dia ingat mati, pasal itulah saham dia di akhirat kelak. Nak pergi Mekah, kalau buat tak ada pitih, mana boleh pergi haji lagi? Kalau nak pergi pula kali yang kedua, berapa puluh ribu. Dan kita sudah aim dah, tiap-tiap tahun aku nak pergi juga umrah. Aku nak merasa umrah di waktu bulan Ramadan. Ada orang siapa kau sebulan dia duduk di umrah sana. Ingat pitih. Bukan bila ingat kemati tak kerja buat, ibu-ibu silap besar. Sayyidina Umar kata orang duduk di masjid. Islam bukan suruh hajar nak main bila wasabah sini dah. Cari. Tu mengingatkan mati. Dalam masa yang sama, mau ingat juga mau mati, mau bawa bekal kepada dia dengan amalan-amalanmu. Selalu hamba royak dalam kuliah-kuliah hamba kata, fardu takdir. Kita ni banyak menghitung benda dunia daripada benda akhirat. Zulnun Al-Misri, seorang wali Allah, kata, itu penanda hati merusuk, kerohanian merusuk. Mu nak cek, mu banyak menghitung bagi dunia daripada bagi akhirat. Ceklah tu kerohanian merusuk. Amo tak apa dah kalau amo mati. Amo ada rumah, rutin amo tak susah dah. Anak-anak ambo lepas-lepas belakang dah, kerja-kerja belakang dah. PT hamba cabang haji dalam bank, ada rumah sewa, ada gotu, ada goni. 3 generasi guna harta PT hamba tu tak habis lagi. Kalau hamba mati tak apa dah. Muhtar, mu bila bagi hak mu nak tinggal. Hak mu nak sebut tu bagi hak mu nak tinggal. Hak mu nak bawa. Jadi hak mu nak bawa. Cidik ke bodoh mu muhtah. Hari ni banyak kita bila bagi hak kita tinggal daripada bagi hak kita nak bawa. Kita banyak bila bagi hak kita nak tinggal, bagi kita nak bawa. Amo tak using dah 4 ya berat, 5 ya berat, 6 ya berat, amo sendiri 90 dah berat. Siapa? Amo tak using dah kalau amo mati gapo pun anak-anak amo kerja belaka dah. Anak-anak senang-senang belaka dah. Mu bila bagi hak mu nak tinggal, hak mu nak bawa. Amalan hak mu nak bawa. Tu menunjukkan mu bodoh muhtar. Mu bodoh, mu bila bagi hak mu nak tinggal. Walha bagi hak mu nak tinggal tu belum tentu lagi jadi sedekah jariah kamu atau boleh membatumu dalam kubur. Anak dan harta menjadi fitnah. Tak jadi dengan ayat tu. Cidik kepada kita.
Melalui semaya tahajud tu kubur mencerah. Berapa malam abang semaya tahajud? Sepatutnya orang umur supaya hamba, umur supaya ibu-ibu ada depan hamba ni bukan jadi sunat. Wajib dah semaya tahajud. Tapi niat kena niat sunat lah. Kena niat sunat. Lah mungkin niat wajib begitu ngamal hambanya kat ke majlis agama Islam. Nak ayat ni. Kita perlu wajib dah nak ayat ni. Kita perlu wajib dah. Aku kok mana-mana pun itulah laba aku kerana akan mencerahkan aku dalam kubur. Semaya sunat taubat. Bukan sunat lagi kita, wajib dah ibu-ibu. Celak mata bergelombang dengan dosa. Bertidur-tidur pula. Siapa dia yang mendakwa diri dia tidak berdosa? Masya Allah. Bila sebut nama manusia biasa, confirm tetap berdosa. Pasal kita bukan maksum. Kita bukan Nabi dan Rasul. Ni ingat. Semaya sunat taubat wajib dah ibu-ibu nak ayat ni. Ya Allah ya Tuhanku, tak adalah orang yang paling banyak dosa akulah ya Allah. Ya Allah ya Tuhanku, tak adalah manusia paling jahat akulah ya Allah. Manusia yang banyak silap akulah ya Allah. Depan Allah Ta'ala kena royak, kita lah yang paling hina, yang paling jahat, yang paling banyak dosa. Depan Malik Yaumiddin, raja segala raja, kita tak sebut lagu tu. Bobo yang macam supaya kita tak berdosa lah mana. Ada kita sebut, ya Allah ya Tuhanku, tak adalah manusia paling jahat aku lah. Kau kita berasa kita baik. Kalau mu berasa mu baik, sebenarnya mu ditipu ke perasaan. Wa emang mu ustaz, mu tok imam, mu tok guru, wa emang siapa pun kecuali Nabi dan Rasul. Tu pun nak yakwi, Rasulullah sendiri pun ada tangan nak yakwi. Inni kuntu minas zalimin. Nabi Yunus. Aku sendiri yang menzalimkan diri aku, bukan silap orang lain. Lepas Nabi boleh royak lepas Allah Ta'ala sampai gitu. 2-3 semaya sunat ni nak yakwi jadi wajib dah kita, bukan 5 waktu lagi. 5 waktu ni modal. Keuntungan tu dia. Kalau mu nak suruh lubang kubur mu luah melalui sedekah. Kau banyak sedekah kau luah, kau banyak kau luah. Duk main atas ria ikhlas. Dia ingat kau malaikat tak uti bila siang dengan 10 yang. Moga malaikat tak asyik universiti ke? Nak ya. Kalau mu nak cari teman dalam kuburmu melalui Al-Quran surah Al-Mulk. Siapa yang akan menemaninya tu? Iaitu Al-Quran. Sebab itu Sayyidina Uthman mengkali-kalikan khatam. Sahabat-sahabat kata dia, kuat dia mau baca Quran Uthman. Kuat dia mau baca Quran. Dia kata ya, aku nak mengkerikkan teman ketika aku berada dalam kubur. Kerana duduk di alam arwah ramai teman. Duduk dalam perut ibu ada teman. Pung lahir ke alam dunia ramai teman-teman. Pung dalam kubur siapa teman? Berada di padang mahsyar lagi ramai teman. Umat-umat Muhammad, umat Nabi Adam, umat Nabi Nuh, Nabi Lut dan sebagainya. Tapi dalam kubur siapa temanku? Iaitu Al-Quran. Sebab itu mengkali-kalikan baca Al-Quran. Nampak? Adakah kakak tu sudah menjadi makan minum kita? Inilah bekalan yang kita nak bawa apabila kita berada di alam kubur nanti. Orang zaman dulu pisah gali telaga. Bila pun dia mati, orang meneruskan minum air dan bagai-bagainya. Kalau kita kata, amo tak rela minum air hot telaga amo gali ni. Nanti amo tak ada. Pesan ke anak, kambuh. Jangan biar orang ambil air. Tak ada satu. Tapi mana mengalir sedekah jariah kita? Nampak? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hati dia ada semaya.
Bila akhir hayat Nabi Muhammad SAW, dia akan tubik ke dia, ummati bisalah, ummati bisalah, ummati bisalah. Siapa dia nazak ketika tu, dia menahan sakit dia ketika nazak. Siapa minta Siti Fatimah ambil air nak bubuh tangan dalam tu, Nabi ni nak yakwi, tapi mulut dia royak lagi ummati bisalah, ummati bisalah. Dia akan tubik gapo dia ada dalam hati kita bila kita nak nazak. Di akhir-akhir hayat kita, dia akan tubik gapo dia ada dalam hati kita. Kalau orang tu dalam hatinya ada harta, dia akan tubik dah gapo dia ada dalam hati dia. Harta lah akan tubik. Nah ya ibu-ibu. Walaupun kita tengok pakai purduh, pakai kain tudung labuh, pakai tengok nak yakwi tu. Pegang wasabah tangan, hok sini ada lagi teh. Hok sudah asyik dah sehingga kau siapa kau tahap tinggi dah nyeru. Ada juga. Nah ya. Gabri adalah hati-hati. Sehari tengah hari mau fikir ke dia. Dia akan tubik. Pong pergi kerja mana-mana. Kerja-kerja juga. Ada surah masjid, kalau ada orang ngajar malam-malam lagi ratak semaya juga. Nampak ibu bapa dulu. Ibu bapa hari ni pergi kerja di Seremban, Kuala Lumpur ke apa, cukup boleh tak masuk kat aku tu. Nampak? Kau dia ada lepas lain. Pun dekat nak mati, tu tubik. Dia kata tubik tu. Tak rela gua tu, tak rela gua ni, tak rela gua. Dia kata tubik. Tak usah susuk lah. Allah Ta'ala akan zahirkan apa dia sebenarnya ada dalam hati kita. Dan merenungkan bagaimana nanti kesulitan-kesulitan yang akan kita temui di saat datangnya mati. Tak fikir kita. Begitu pula kesukaran sakratul maut, bahkan sangat mengkhawatirkan sekali semua perkara yang merupakan akibatnya nanti, yakni yang akan terjadi telah mengalami kematian itu sendiri. Demikian pula kesengsaraan yang pasti dihadapi untuk mengelungangi kegelapan kubur serta ulat-ulatnya, juga untuk menghadapi malaikat mungkar dan nakir perihal pertanyaan yang diajukan kepadanya nanti. Selanjutnya mengenai seksa kubur dan segala macam bencananya. Demikian sekiranya ia termasuk orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedar tak waktu kita duduk bubu, kita nak mandi lagu mana? Nak mandi dengan paik, nak mandi dengan air hujan, nak mandi dengan kolah, nak mandi dengan cebok, selekeh. Banyak mana kita nak mandi? Selekeh banyak mana. Nak mandi pasal mana? Loh. Waktu kita mandi, kita terfikir tak? Suatu masa nanti aku akan dimandikan. Suatu masa nanti aku sedang menanti-nanti aku akan dimandikan. Hari ni aku boleh mandi sendiri. Aku boleh mandi sendiri. Aku nak mandi pasal mana? Bila dah siapa tika orang memandikan kita, up to you lah. Ikut demo lah nak mandi ke mana. Kalau fardu takdir, kalau kita mati Mekah, mati di Madinah, dia tak mandi supaya kita tengok mandi kampung kita. Air bidara lah, air gotu, air gani, tak ada. Betul-betul dia mandi atas teket sebagai untuk melepaskan kewajipan sahaja. Betul-betul dia supaya mandi basuh hikar gitu, cupung gitu. Tak fikir ke kita? Satu masa nanti kita sedang menanti saat orang mandi kita. Waktu tu terpulang lah kedai mau nak mandi lagu mana. Lah ni boleh lah pasal mana mandi. Nak tak nak kita tunggu waktu. Kakak ambo bosu tena, ambo bosu jatah. Dia mati di usia umur 40 tahun. Waktu tu ibu ambo ada lagi. Masih segar dalam ingatan ambo, ibu ambo kata ke dia. Dia kata, jamai kecil dulu mau mandi. Lah ni pun mau mandi lagi. Nampak? Ingat kau demo mandi mok dah. Mok kena mandi demo lagi. Nak oyak mati tak kira ibu-ibu. Pasal mok ambo ni orang mandi, orang mati. Jadi anak dia tu mati umur 40.
Masa kecil dulu ibu mandi, kita kan pun umur 40 mati, mak juga mandi. Tak nak kira siapa dulu. Kita sedang menanti saat tu lah ibu-ibu. Tak fikir ke kita? Bujur orang tolong mandi dah. Ikut orang balik dah ke mana-mana. Ibu-ibu terbayar tak satu masa nanti orang akan makan kita? Tak terbayar ke kita satu masa nanti orang tolong makan kita? Kita sedang menanti-nanti orang makan kita. Bila orang pakai kita, tak ada pilihan lain. Tetap pada adatnya warna putih tu lah. Entah seroyak lah. Entah seroyak lah. Kacing dia dua ya. Atas kepala so, kaki so. Orang tak panggil kacing, orang panggil cetem. Tak terbayar ke kita? Lah ni pilih lah nak pakai ya. Tak terfikir ke waktu kita pakai tu satu masa nanti aku sedang menanti satu saat orang makan aku. Lambat laun ya. Ambo, ibu-ibu. Alhamdulillah kita boleh mari ke masjid. Kita boleh mari sendiri. Tupai orang. Bagai-bagai. Dan kita sedang menanti orang memperjalankan kita. Dia yang memperjalankan kita ikut dia lah. Atas bil banyak ke, lori ke, pikul ke, usung ke, gapo pula ke demo. Dan jangan ingat bil banyak yang ada di masjid tu, itulah kenderaan terakhir kita. Belum tentu ibu-ibu. Tak terbayar ke kita? Alhamdulillah kita mari masjid, kita boleh semaya sendiri. Atas kursi ke, berdiri ke, kita boleh semaya sendiri. Dan kita sedang menanti satu saat orang yang akan menyembahyangkan kita. Orang yang akan menyembahyangkan kita. Saat ni ibu-ibu tak ada bersatu dah. Inilah yang menyebabkan Siti Fatimah menangis. Dan Siti Aisyah. Siti Aisyah menangis. Satu hari Nabi balik, Nabi bagi salam. Siti Aisyah pun jawab salam. Siti Aisyah pun buka pintu. Bila buka pintu, Nabi pun mungkin rasa kepenatan. Duduklah. Siti Aisyah pun duduk. Selo pun demo dah. Rasulullah pun ambil kepala dia pun tu atas pohon Siti Aisyah. Romantik Rasulullah. Aisyah pun Rasulullah pun tidur. Romantik. Ngaku Rasulullah. Siti Aisyah tak geruk. Takut Rasulullah sedar. Takut awak gitu Rasulullah sedar. Dalam Rasulullah tidur lenyok gitu, Siti Aisyah pun bila janggut Rasulullah ada 10 orang. Hak putih. Janggut yang putih 10 orang. Siti Aisyah pun nitik air mata. Bila nitik air mata, jatuh kena pipi Rasulullah, Rasulullah pun sedar pasal sejuk. Rasulullah tengok Siti Aisyah menangis. Langsung Rasulullah kata, bapa dia menjerit. Siti Aisyah kata, aku menangis kerana umat akan kehilangan Nabi. Umat akan kehilangan Rasul. Dan aku akan kehilanganmu. Matilah. Rasulullah pun kata, kalaulah gitu sekali dia kata, mu menangis gini mu ni mu ingat kematian. Saat manakah yang paling menyedihkan pada mayat? Siti Aisyah kata, aku tak tahu ya Rasulullah. Allah dan Rasul sahaja yang tahu. Ya mu siapa nangis gitu mu tu? Takkan mu tak boleh rasai. Takkan tak boleh mu feeling, mu bayangkan. Langsunglah Siti Aisyah pun royak. Saat paling yang memilukan kepada mayat apabila mayat itu diusung keluar tubik rumah. Dan dia tidak akan kembali lagi. Saat itulah tobik daripada pintu rumah tu saat yang paling sayu kepada mayat. Dan kita memang boleh merasai suasana ketika tu. Memang sunyi, senyap belaka bila mayat waktu tobik. Rasulullah kata hak tu pun sayu juga, tapi ada lagi yang sayu lagi. Ada lagi hak sayu lagi. Padahal sayu dah. Siti Aisyah kata kalau hak tu tak sayu benar-benar lagi, iaitu ketika mayat dibawa usung mau bubuh dalam lubang kubur dan letak di lahat dan dikambus
Sudah lirah, anak keluarga pun balik belakang, tinggal dia seorang. Itulah saat paling memilukan kepada mayat. Nabi kata hak tu pun jauh lagi. Ada lagi hak paling pilu. Ada lagi. Langsung Siti Aisyah kata, ya Rasulullah, kalau gitulah tak tahulah aku. Allah dan Rasul sahaja yang tahu. Langsung Rasulullah kata kepada dia, kalau mu nak tahu saat yang paling memilukan kepada mayat, sepilu-pilunya, iaitu apabila orang mandi mari. Bila orang mandi mari, itulah saat paling memilukan kepada mayat. Kenapa? Kerana di waktu itu seluruh apa-apa yang dimilikinya akan dibuang. Segala cicing, segala apa yang ada, gelar ke berapa, buat belakang. Apa alamat? Artinya kekayaan sudah tidak ada erti. Perhiasan sudah tidak ada bermakna. Lah ni lah nak pakai 4 ya berat, 5 ya berat ke apa. Pakailah pakai, tak ada bersatu. Mana nak gantung-gantung lah, tekuk kau apa ni, kaki kau ikut lah, gantung lah. Mana suka boleh gantung. Loh. Waktu orang mandi mari dia cabut habis. Dan di waktu saat itu segala piyah, serba, gapo dia, kai tudung gapo orang buat belaka. Apa isyarat? Segala kemuliaanmu tak ada dah. Muntasawayatlah tika tu pakakmu orang panggil di dunia gajah rimau gapo pun tak ada dah tika tu. Dan apabila seluruh pakaianmu akan dibuang. Orang mandi, tengok tudung dengan kain gitu ya, duk gosok kat dalam kain tu. Waktu tu mun telanjang bogel dah. Itulah saat paling memilukan kepada mayat. Tak ada kau sekarang habuk dah. Bermulanya saat kepiluan kepada mayat. Nak tak nak satu masa nanti semua akan dibuang belaka. Bila mu lahir dulu, mu berbekalkan dengan telanjang bogel, akan dikembali inna lillahi wa inna ilaihi rajiun dalam keadaan telanjang bogel. Cuba merenungkan suasana lagu ni, barulah mu berasa koho kendo. Kalau tidak mu akan berasa koho hebat.